Okay, now we are on live recording. Alright, okay, Bismillahirrahmanirrahim. And again, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and greetings to all. Okay, so inshallah today we are going, can you guys all see this screen? Slide 3.4 speciation. Nampak eh? I need a response. Nampak semuanya? Yes, any voice respond? Saya tak nampak, sir. Tak nampak, saya dah share screen tu. Saya Tak tak perlu nampak lagi. juga. Tak nampak, sir. Nampak. Sekejap. Saya stop presenting, saya kena present lagi entire screen. So itulah penting saya tanya tu. Okay. What about now? Nampak? Nampak tak? Hello? Tak juga? Tak, sir. Hai, saya dah klik. Okay, saya buat lagi sekali. Okay, biasalah technical expert. You are presenting your screen. Wait ya. Okay, what about now? Nampak 3.4 speciation? Nampak. Nampak, Okay. sir. Alright, okay, terbaik. Alright, again, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and greetings to all. Okay, in this Google Meet session, we will continue with 3.4 speciation. Okay, so in this chapter 3, we have learned about variation. Variation itu kepelbagaian. So that's why in this last subchapter of chapter 3 is about speciation. Okay, chapter 3 variation is about kepelbagaian. So 3.4 we are discussing about speciation. So what is speciation? Is the formation of new species. Maknanya terjadinya ataupun terhasilnya spesies baru. Kenapa kita bincang dalam chapter ni? Ialah dengan terhasilnya ataupun terjadinya spesies baru menghasilkan atau menyumbang kepada kepelbagaian. Okay, menyumbang kepada variation itu tadi. Okay, so here are the learning outcomes. Alright, define speciation, define the biological species concept, and next state the factors involved in formation of new species. Okay, so ini faktor-faktor yang kita akan belajar hari ini, insyaAllah. But for this time, saya rasa saya akan cuba hanya dapat cover maybe sampai isolation. Itu pun separuh pada isolation because the total slide is about 62. So I will stop around 30 plus on the slide, 30 plus something. Okay. So here is the definition or an overview of speciation. Okay, saya dah bagi tu dah. Speciation ni adalah formation of new species. Maknanya pembentukan atau penghasilan spesies yang baru. Okay, if you refer from this diagram, asalnya the beetle is yellow in color. After several times, they developed into, guna past tense, they developed into green and orange. So jadi totally new beetles, maknanya spesies yang berbeza. Alright, so how can this happen? Itu apa yang kita akan study lah. Populations become isolated, i.e. no gene flow. Maksud no gene flow ini, gene maksud genetik. Genetiknya tidak dapat dipas daripada satu generasi ke generasi yang lain dari segi di kalangan spesies ini, di kalangan individu ini dengan individu yang lain. Maksudnya, pendek saya ceritakan lagi, katalah ada dua group of beetles. So kalau yang ni dah terasing dekat sini, yang ni terasing di sebelah sana di satu side. So mana mungkin genetik variant yang ada di sini boleh dikongsi dengan yang ada di sebelah sini. So there is no gene flow. So dia tak boleh nak bersenyawa. So itu adalah konsep asasnya. Okay, number 2, evolutionary changes accumulate over time and the populations diverge in their characteristics. When we speak about this, kita bukan cerita pasal seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, bukan setahun, 2 tahun. We are talking about many years. Okay, 10 years, 15 years or even more than that. Okay, so that's what I need you to understand. So jangan cakap pula, sir, kita orang dah asingkan kita orang pergi tangkap 10 ekor kumbang. Kami asingkan 10 kumbang sini ke sini. Kami tunggu dah 2-3 bulan tak jadi spesies baru pun, sir. No, we are speaking about 20, 50 or even 100 years of time or much more than that to develop a new species. Okay, so and point number 3, enough differences accumulate. Accumulate ni maknanya
dah terkumpul, maknanya banyak sangatlah perbezaan yang dah terkumpul, so that the reproduction between the populations becomes impossible. Maknanya sampai satu tahap di mana ini dengan ini tak akan berlaku reproduction, maknanya tak akan berlaku persenyawaan. Sebab apa? Nanti kita akan bincangkan. Okay, so but before we go any much further, first we need to understand the definition of species, because kita nak cerita pasal formation of new species. So kita kena first faham dulu apakah definisi spesies. Okay, it is a population or group of populations, maknanya satu populasi ataupun kumpulan populasi itu sendiri, whose members have the potential to interbreed in nature and produce viable fertile offspring. S nak tambah S kat belakang boleh, maknanya fertile offspring, anak yang banyak. So maksudnya dekat sini, dalam satu populasi yang sama, okey, ahli populasi tersebut, ahli populasi maknanya banyak individu lah yang mempunyai potensi untuk interbreed, maknanya melakukan persenyawaan secara natural, in nature, bukan yang dipaksa, bukannya secara buatan, and menghasilkan viable, maknanya survive, fertile, subur, maknanya anak yang subur dan sihatlah dan membesar. So itu adalah definition of species. Saya ambil contoh, katakanlah macam mana contoh mana sih kurang sesuai. Okay, kucing jantan mate dengan kucing betina, dia hasilkan kucing jantan A dengan kucing betina B. Okay, dia orang bersenyawa and then hasilkan anak. Anaknya itu wujud, sihat, viable. Okay, dan dia berlaku persenyawaan itu secara nature, bukan yang manusia pergi paksa, bukan pindahkan sperm ini masuk ke orang sana, tidak. And dia hasilkan anak itu fertile, maknanya anaknya subur, maknanya anak dia nanti tu boleh melakukan persenyawaan dengan kucing lain untuk menghasilkan next offspring. So hence kalau itu berlaku, kita cakap kucing A dengan kucing B dia adalah spesies yang sama. Boleh faham? Satu contoh lain, saya ambil kucing Maine Coon. Kucing Maine Coon ni kucing bulu lebat sangat. Lepas tu saya ambil kalau ambil kucing, saya ambil apa pula yang ambil, katalah saya ambil anjing. So saya ada kucing dan saya anjing. Bukan saya ambil anjing, saya ambil kucing. Saya tak dalam satu sangkar, saya bagi jantan dan betina. Saya bagi makan cukup apa semua. Adakah from over time dia after lama-lama tu, adakah mereka akan interbreed? Adakah mereka akan bersenyawa? Tidak. Sebab apa? Sebab dia bukan spesies yang sama. Maksudnya bila dia tak boleh nak interbreed sesama mereka, itu adalah petanda pertama dia bukan spesies yang sama. Okey. Dan kalau katakan dia boleh bersenyawa, dia buat juga persenyawaan tersebut, anak yang dihasilkannya itu adakah survive ataupun tak survive? Kalau tak survive, maknanya anaknya semuanya cacat, mungkin dua tadi itu adalah bukan spesies yang sama. Next, katalah dia berjaya menghasilkan semua mereka anak. Tapi semua anak itu adalah mandul, non-fertile, ataupun perkataan lainnya adalah sterile offspring. So, dua parents tadi itu dua parents tadi itu adalah bukan spesies yang sama. Boleh faham konsep spesies? So macam tu lah. Okay, next biological species concept. Alright, so ni adalah BSc. So soalan ni agak kerap ditanya dekat dalam soalan subjektif. Okay, so apakah BSc? Different species do not interbreed with each other, macam yang saya sebut tadi. Cuma BSc ni lebih detail sikit dia punya penerangan dia. Or cannot produce a viable fertile offspring, reproductively isolated, maknanya dia masuk isolated ni terasing dari segi secara reproduktif, secara reproductionnya, secara persenyawaannya. So itu adalah konsep biological species concept. Okay, so ni definition of speciation. Dia tak sama dengan definition of species. Ini adalah definisi apakah itu species. Ini definisi apakah itu pembentukan spesies baru. Speciation is the formation of new species, iaitu in Malay pembentukan spesies yang baru. Okay, feel free to interrupt me at any point of time ya. Tak tahu just short and boleh tanya, tak ada masalah. So satu konsep ni ada konsep agak complicated juga sedikit untuk you guys digest the idea. Okay, so saya continue. Speciation refers to the evolutionary process.
Ya, pembentukan spesies ni adalah mesti adalah disebabkan oleh proses evolution. Okay, by which the new biological species arise from pre-existing species. So maksudnya spesies yang baru muncul ni, new biological species ni mesti muncul ataupun wujud daripada pre-existing species, daripada spesies yang sudah ada yang diketahui sebelum ini. Okay, so maksud dia macam ini. Katakanlah ada macam mana saya bagi contoh katakan ada haiwan A, okay, so macam saya mudah. Okay, spesies A mate dengan spesies okay, saya nak bagi mudah. Okay, macam ni lah. Ada satu spesies A, beruang jenis yang macam ni, beruang yang warna sekian. Setelah sekian lama, dia membentuk spesies yang baru, beruang C, a new species. So this species telah mengalami speciation, iaitu pembentukan spesies baharu. Okey, so maksudnya tapi daripada spesies yang dah ada, yang dah wujud. Dia tak sama dengan finding ataupun finding of new species. New species adalah berbeza. Maksudnya finding ataupun the exploration of new species. Kalau yang itu maksudnya kita contoh masuk dalam hutan, tiba-tiba kita jumpa ini spesies baru, kita tak pernah jumpa sebelum ni. Itu bukan speciation. Itu adalah founding of new species. Maksudnya baru jumpa spesies tersebut. Okay, bila kita baru jumpa spesies tersebut, kita tak tahulah, kita dah tak boleh cakap, dia ni baru je muncul ni. Tak. Dia memang dah lama muncul, maybe sebelum daripada zaman purba lagi, tetapi kita baru sahaja discover dia. Saya nak gunakan kata discover tadi. Discovering of new species. Itu totally berbeza dengan speciation. Speciation ini kita dah tahu, daripada kucing ini jadi kucing macam ni. Contoh paling mudah, durian. Pokok durian dah memang ada, dah wujud. Semua orang tahu ada pokok durian. D24 itu adalah maybe speciation, maknanya adalah spesies baru yang dikacaukan oleh manusia. Contohnya lah. Okay, so itu apa yang saya nak korang faham. Jadi contoh kalau masuk hutan, jumpa pokok. Pokok apa yang glow in the dark waktu malam ni, tak pernah nampak pun sebelum ni, tak pernah muncul, baru first time jumpa lah. Itu adalah discovery of new species. Saya memang nak spend lama masa sikit kat sini tadi untuk explanation bagi korang betul-betul faham. Okay, so bila faham, baru mudah kerja saya yang seterusnya. Okay, so next we're going to talk about modes of speciation, iaitu modes ni macam kaedah lah, ataupun bukan cara modes, lebih kaedah pembentukan spesies yang baru. Okay, sama ada allopatric or sympatric. Allopatric speciation is the formation of new species when a population splits into two geographically isolated populations. Keyword dia adalah geographically isolated population. Maksudnya dia terpisah oleh disebabkan faktor geografi. Apakah faktor geografi? Bentuk muka bumi. Terpisah oleh sungai, terpisah oleh hutan, pokok dan sebagainya. Okey, ataupun pembentukan highway baru pun boleh berlaku juga. Okey, sympatric speciation is formation of new species from a single ancestral species, okay, but all occupying same geographic location. Maksudnya dia tidak terpisah dari segi geografi. Dia tinggal dekat tempat yang sama, dia tinggal dekat ekosistem yang sama, tetapi boleh juga terhasilnya spesies yang baru. So itu dipanggil mode of sympatric. Yang ini adalah allopatric. So ini adalah modes of speciation dari segi gambar rajah. So this one is allopatric. Asalnya semua satu jenis. Bila terpisah oleh sungai, ini jadi spesies lain, ini jadi spesies lain. Of course, again, after many years. Maksud many years tu maybe selepas 150 tahun barulah terhasil ini spesies lain, ini spesies lain. Okay, sympatric speciation berlaku dekat kawasan sama, tiba-tiba just somehow this new group of individuals menjadi spesies yang baharu. Macam mana? Nanti kita akan tengok. Okay, so here is an example. A kaibab squirrels found on the north rim of Grand Canyon. Maknanya dekat Kaibab Plateau. Maknanya dekat Grand Canyon ni, yang dekat Amerika sana tu kan, Grand Canyon. So Kaibab squirrel yang tinggal bahagian north, bahagian utara rim of the Grand Canyon,
become geographically isolated from a bird squirrel found on the south rim of the Grand Canyon. So bila kita cakap pasal Grand Canyon ni, kita tahu dia adalah bongkah-bongkah batu yang sangat besar. So tidak mungkin populasi tupai sebelah sana boleh berjumpa dengan populasi tupai sini sebab jarak jurang yang terlalu dalam. So there is no way dia boleh cross the canyon. So kaibab is a subspecies of the birds through the mechanism of allopatric speciation. Maksud ayat ni adalah asal-asalnya hanya ada birds species sahaja. So kaibab ni menjadi spesies baru setelah mereka somehow terpisah dengan grup yang asal. So this is the kaibab squirrel and this is the bird squirrel. Yang kaibab ni ekor dia putih and grey belly, perut dia kelabu, whereas for this one grey tail and perut dia putih, yang ni kelabu. So totally different lah, walaupun hampir sama nampaknya. So ini juga macam cakap asal dia, populasi asal, ada sungai, lama-lama menjadi spesies yang terpisah, spesies yang terasing. Okay, allopatric speciation. Okay, inilah contohnya, colonization of remote areas by one of few individual established population in a distant place, ataupun barriers to movement split an ancestral population into two isolated population. Yang ini colonization. Maksud ini pada spesies yang asal tu, yang ini buat koloni yang baru dekat bahagian sebelah sini, yang individu lain atau burung lain buat koloni lain di bahagian lain of the pulau dan sebagainya. Yang ini barriers ni, tiba-tiba muncul anak sungai dan lama mereka ini terpisah. Macam itulah. That is allopatric speciation. Gene flow, apa yang saya beritahu tadi adalah transfer of allele from one population to another resulting from the movement of fertile individuals or their gametes. Maksud gene flow ini, selagi mana mereka boleh mereka boleh interbreed, masih ada berlaku gene flow. Maknanya gene daripada individu ini boleh masuk ke gene individu tersebut dengan cara persenyawaan untuk disampaikan ataupun dipas kepada anak-anak mereka. So itulah maksud gene flow. Okay, ni adalah gambar rajah untuk allopatric speciation. This one is sympatric speciation. Originally, all the individuals are living in the same place. Okay, sympatric speciation refers to a formation of new species from a single ancestral species, maknanya daripada satu ancestor, iaitu satu nenek moyang yang sama, so all occupying the same geographic location, tinggal dekat kawasan yang sama. But somehow lama dia menjadi spesies yang berbeza. Contoh-contoh ataupun faktor-faktor yang penyebabnya kita akan study just in the few slides away. Okay, so itulah sympatric speciation. Ialah contohnya daripada asal yang sama, tiba-tiba menjadi spesies yang berbeza. Okay, sekarang ni barulah kita akan bincangkan factors. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan ataupun yang terlibat atau menyumbang kepada pembentukan new species, i.e. kalau saya buat dalam kurungan sini adalah speciation. Okay, maksudnya formation of new species, that is speciation. I think I rather prefer have this all in capital letter. Oops, sorry. Bukan. Tak apa, saya cepat. Itulah maksudnya. Okay, formation of new species. So ada 4 faktor utama: isolation, genetic drift, hybridization, adaptive radiation. Okay, so for today, okay, dalam banyak-banyak dalam 4 ni, isolation ni akan dibincang dengan sangat banyak. Jadi kita akan tengok so many slides regarding isolation, because isolation ni dia memang banyaklah untuk di-discuss. Isolation maksudnya terpisah, terasing, isolate. Genetic drift, genetik yang hanyut, bukan hanyut dalam sungai. Hanyut tu maknanya maknanya tidak kira terpisah, tetapi kira macam terpisah dan hanyutlah secara metaphorically. Metafor. Hybridization, pembentukan secara hybrid, iaitu secara kacukan. Adaptive radiation, nanti saya akan discuss on our next video, insyaAllah. Okay, so isolation. Nampak dekat on the top right corner of the slides, I always include this wordings from here so that you guys didn't get lost. So
So guys, now at this slide and the following slide, we are still talking about isolation, and isolation. Maka kita tak bincang lagi pasal genetic drift, hybridization and adaptive radiation. So I don't want you guys to get confused. Nanti kalau ditanya, dia sudah bagi senaraikan 4 faktor-faktor that involve in formation of new species. So di bawah isolation ni, tengok ni, dia ada banyak. Dia ada geographic, ada reproductive. Ada geographic isolation, ada ni, ada reproductive isolation. Contoh pre-zygotic barrier. Lepas tu ada lagi temporal isolation, habitat isolation, behavior isolation. So kalau soalan tu tanya pasal senaraikan 4 faktor involved in formation of new species, kau jawab behavioral isolation, temporal isolation. Berapa markah kau dapat? 1 sahaja, because semua itu adalah di bawah isolation. What you should answer is isolation, genetic drift, hybridization and adaptive radiation. Gitu. Itu yang apa saya nak korang faham. Saya ulang lagi sekali, if the question is asking about faktor-faktor yang menyebabkan isolation, you kena jawab keempat-empat ini. You don't answer temporal isolation, geographic isolation, behavioral isolation. Semua tu di bawah isolation. Unless the question is asking you about what are the types of isolation. Barulah jawapan korang temporal isolation, habitat isolation, behavioral dan sebagainya. I hope you guys grasp that idea firmly. Okay, so let me continue back again into this slide. So isolation means that organisms of the same species are separated. Nama pun isolation, isolated, terpisah, terasing. The two groups are not able to reproduce together. So this brings to our first definition regarding species. Kita akan cakap mereka itu adalah spesies yang sama jika mereka boleh reproduce together. If they do not, or if they refuse, or if they cannot reproduce together, means maksudnya dia bukannya spesies yang sama. Okay. So variations and mutations that occur in one group are not necessarily found in the other group. Maksudnya variasi kepelbagaian dan mutation yang berlaku dalam satu group tak semestinya dijumpai dalam grup-grup yang lain. Mereka berlaku dekat dia, mungkin hanya berlaku dekat dia lah sahaja. Okay. The longer the groups are isolated, the more different they are. Maksudnya semakin lama mereka ini terpisah, semakin banyaklah perbezaan mereka. Okay, macam kita ambil contoh lah, kita tahu ada kucing hutan iaitu kucing asal usul. Nak bandingkan dengan kucing yang manja dekat kaki korang tu, dekat kafe orang, kafe daerah semua ni, memanglah sangat berbeza. If you take that kucing hutan and the kucing yang ada dekat orang itu, nak suruh dia orang mix, memang dia orang tak mix. Silap-silap kena makan lagi adalah. Okay, and lagi lama mereka ni terpisah, lagi lamalah mereka akan berbeza. Maksudnya makin manja lah kucing sana tu, makin ganas, makin berbeza. They eventually become different species, causes matings between them to either not happen or to be unsuccessful. Maknanya kalau mating antara mereka itu mungkin tak akan berlaku, ataupun kalau berlaku tetapi tidak berjaya. So itulah maksud isolation. Okay, next we are going to discuss about isolating mechanism. Apakah mechanism untuk isolation ini? So we look on to the next slide. So it's either secara mereka ni terisolate disebabkan faktor geografik, lagi sekali kita cakap pasal dia, which is extrinsic. Extrinsic maknanya luar, in dalam, luar, in dalam. Extrinsic faktor luaran, faktor geografi, sungai, hutan, makanan dan sebagainya. Reproductive iaitu secara faktor dalaman, nak reproduce ataupun tidak reproduce. Okay. So still we are talking about isolation. Next we are talking about geographic isolation. So still we are talking about bawah isolation. So actually bawah isolation ni kita ada geographic, ada satu, kita ada dua, reproductive isolations. So di bawah reproductive isolations ni kita ada lagi pecahannya, iaitu pre-zygotic,
dengan post-zygotic. Nanti if you guys want to see this much more clearly, you guys can do and make a mind map. Sebenarnya itu adalah antara tasknya lah nanti memang nanti saya akan minta korang untuk buat mind map regarding these factors factors that involve in the formation of new species. Okay. So first kita tengok dulu yang simple ini, geographic isolation. Refers to a situation where a species or a population of a species separated by a physical barrier such as lake, ocean, mountains and etc. Okay, allowing each group to diverge along separate evolutionary path. Maksudnya bila dah terpisah, dah terasing, dia akan terus mengikut haluan evolution masing-masing. Okay, so contohnya macam ini, the common giraffe, ini yang common giraffe left, and the reticulated giraffe kanan. Reticulated ni berdasarkan corak patternnya used to be from the same population. Maknanya asal usulnya mereka berdua ni daripada spesies yang sama. Over generations of isolation, terpisah, okay, separated by the Tana River in Kenya, dia terpisah oleh sungai Tana ni dekat Kenya, the two groups have become distinct. Distinct ni maksudnya berbeza. Yang ini coraknya petak, yang ini coraknya reticulated, macam berbatik-batik macam ni. So even corak pada badan ni pun memainkan peranan kepada haiwan untuk mereka tidak bersenyawa. Maksudnya dia rasa, kau ni macam lain je, kau ni macam tak sama je kita orang, tak naklah reproduction korang. So memang gitu for animals, Alright. So now we are talking about reproductive isolation. Tadi tu kalau itulah geographic isolation, kalau terpisah secara geografik. Yang ini adalah terpisah disebabkan faktor persenyawaan. The existence of biological factors barrier that impede ni menghalang members of the two species from producing viable, daripada mereka menghasilkan viable fertile offspring. Okay. So the gene flow from two species occupying the same geographical area may be prevented by maksudnya aliran genetik daripada dua spesies ni tadi, okay, yang walaupun tinggal, tinggal dekat kawasan yang sama, terhalang oleh sama ada pre-zygotic atau post-zygotic. Okay, don't worry, we are about to reach the end of today's session. I know it will be short, but the details are quite long. Sebab lepas ni saya akan minta korang untuk buat one simple task, but offline, maknanya bukan secara Google Meet. Okay, so pre-zygotic, okay, there are two words here. Pre-zygotic, kau saya pisahkan and post-zygotic. Zygotic is the formation of zygote. What is zygote? When we have sperm fertilized with ovum, then you'll have the zygote. Gitu. So pre-zygotic adalah halangan barrier, adalah maksudnya halangan-halangan yang sebelum terjadinya ataupun sebelum terhasilnya zygote tersebut. Dah dapat boleh bayangkan kan? So pre-zygotic maknanya dia terhalang, maknanya zygote tu tak bertemu pun, tak terhasil pun. Maknanya sperm dan ovumnya tak dapat untuk berjumpa. Maknanya tak berlaku proses persenyawaan itulah. Saya sambungkan balik. Manakala, you dah boleh tekalah, post-zygotic barrier is the barrier walaupun dia dah berlaku persenyawaan, tetapi anaknya tu mungkin tak survive, anaknya tu mungkin sakit, anaknya tu adalah mandul dan sebagainya. Itu adalah post-zygotic barrier. So dan disebabkan oleh faktor-faktor inilah yang spesies A dengan spesies ini menjadi spesies yang berbeza. So katakanlah mereka berjaya bersenyawa, membentuk zygote, so post-zygotic barrier-nya adalah anak mereka itu adalah cacat, non-viable, maknanya tak survive, ataupun anaknya semuanya mandul. So ingat untuk menjadi spesies yang sama, dia anaknya mesti adalah viable dan fertile offspring. Okay, so kita tengok lagi detailsnya. So pre-zygotic barrier, impede, menghalang mating or hinder fertilization if mating does occur. Okay, so ini adalah pre-zygotic. Post-zygotic, prevent zygote from developing into viable and fertile adults.
Okay. So types of prezygotic barrier ada 5. Okay, saya pun tak pasti kenapa yang pink ni ada warna hitam. Okay. So dia isolated disebabkan oleh habitat isolation. Habitat ni maksud tempat tinggal, terasing dari segi tempat tinggal. Behavioral isolation, ini menarik sedikit. Behavioral isolation ni adalah perangai ataupun ritual mating. Nanti kita kata ritual mating. Ritual mating ni mana cara mereka memanggil untuk mengawan yang berbeza. Temporal isolation. Temporal ni maksud dia masa, tempoh yang tak sama. Okay. Mechanical isolation disebabkan faktor mechanical of the organism, and kinetic isolation. This one we will discuss soon. Alright. Postzygotic barrier ini adalah contohnya reduced hybrid viability ataupun dipanggil sebagai hybrid inviability. Next adalah hybrid infertility, and last but not least adalah hybrid breakdown. This one we look onto perhaps on the next session. Okay. So as of for today, we're going to discuss about prezygotic isolation. Maknanya apakah faktor-faktor isolation, faktor-faktor pengasingan sebelum berjaya terhasilnya persenyawan tersebut. Yang pertama adalah temporal isolation. Temporal, tempo. Tempo is about time. So the species reproduce or mating or flowering in different seasons or different times throughout the year. Maksudnya, contohnya pokok pine, Pinus radiata, this one, and flowers in February. And the other one, Pinus attenuata, flowers in April. So macam mana pollen daripada radiata nak bersenyawa dengan flowers pada attenuata? Sebab dia berbunga pada waktu yang berbeza. Macam mana dia punya pollen nak pindah ke bunga ni? Tak boleh lah. So somehow maknanya last mereka akan terpisah, mereka yang isolated and menjadi spesies yang baharu. Okay. So walaupun dia tinggal dekat kawasan yang sama, walaupun tinggal sebelah-sebelah, walaupun dengan tanah yang sama, it is by default yang ini somehow radiata ni berbunga pada Februari, hanya pada Februari, yang ini hanya akan berbunga pada April. Okay, next. Okay, spotted skunk. Yang ini the Spilogale gracilis akan mix in late summer. Spilogale putoris mix in late winter. Satu jenis summer, satu lagi jenis winter. Macam mana nak bersenyawa? Walaupun duduk kandang yang sama, yang ini turn on pada summer, yang ini turn on pada winter. So tak jadi. Okay. Next is, sorry I have to use the technical terms semua tu just to get you to the bottom of understanding. Okay, no other further intentions. Okay, so next we are talking about habitat isolation. Macam saya cakap, dah terjenguk saya ni, I'm still talking about isolation. Ini, this part, isolation. I have not yet to discuss genetic drift, hybridization, identification, blah blah blah. So remember all my chapters from this slide, from slide 16 until this slide 27, it is still we are talking about isolation. Okay, so now I continue habitat isolation. So habitat ni adalah tempat tinggal. They maksud habitat ni dia tak terasing, tak terpisah dari segi geographically. Dia tinggal dekat kawasan yang sama, hutan yang sama, tak ada pemisah. Tapi contohnya satu tinggal dekat air, satu tinggal dekat pokok. Gitu, tak sama. So the two species that occupy or reproduce in different habitats but even within the same area, dekat hutan yang sama, dekat kawasan yang sama. So they rarely encounter each other. Mana mereka takkan jumpa ataupun sangat jarang untuk berjumpa satu sama lain. Macam itulah. Okay. Garter snakes, Thamnophis elegans, lives in water, and the Thamnophis atratus lives on land. Macam mana nak jumpa? Okay. Next is behavioral isolation. Dia terpisah, dia atau terisolate disebabkan faktor behavior. Okay, species differ in their mating or courtship rituals. Maknanya mating ataupun courtship rituals ni maksud dia kita tahu kalau manusia haiwan kalau nak mengawan
dia akan mengeluarkan bunyi tertentu, bau tertentu ataupun pergerakan tertentu untuk menarik perhatian pasangannya. However, if these are different ataupun if this does not match the species, so mereka akan terasing. Jadi kita akan tengok. Such behavioral rituals enable mate recognition. So little or no sexual attraction between males and females of different species. Maksudnya macam ni. Kalau tak apa, saya terus tunjuk contoh yang ni. Ni. The blue-footed boobies. Kalau yang ini tarian dia lain dengan yang ini, so dia tak akan mating. Okay, kita tengok Blue-footed boobies male lift his feet in a ritualized high step that shows off his bright blue feet. Okay, blue-footed boobies ni adalah sejenis burung. Inilah dia blue-footed boobies. Kenapa dia panggil blue-footed boobies? It's very obvious. Kaki dia berwarna biru. So nanti saya nak korang on your own try search on YouTube blue-footed boobies mating ritual. So senang sangat untuk jumpa. So korang akan nampak dia akan menari. Dia akan menari. So dia ada tarian dia yang berbeza. Okay, ini saya tak pastilah dari segi spesies-spesies tu macam mana. Contohnya, kalau satu grup ni dia hanya sentiasa angkat kaki kanan saja. So itu adalah menjadi attraction kepada jenis-jenis kaum dia. Tetapi ada jenis blue-footed boobies juga, rupanya semua sama tapi dia hanya angkat kaki kiri saja. So yang grup yang suka angkat kaki kanan ni tak akan betina, tidak akan tertarik kepada male bila angkat kaki kiri saja. Macam tu. Mungkin ada satu grup lain dia suka angkat kanan kiri. Contoh macam tu. So itulah maksud dia behavioral isolation. Maksud behavior kat sini memang ada segi translation adalah perangai, tapi bukan maksud perangai dia ni tak ada adab lah. It's not about adab atau it's not about perangai kaki pukul ke apa. It is about the mating ritual. Gitu. Okay. Next is mechanical isolation. Habis lapik, habis cover, we use the term mechanical isolation. Kalau bahasa paling tak lapiknya langsung, I have to deliver these words juga untuk bagi korang faham. It is about the sexual organ. Habis pendek potong kat situlah dari segi lapiknya. Maksudnya sexual organ ini tak match ataupun tidak ngam dengan sexual organ yang nak menerimanya itu. Tapi dekat bahasa saintifik kita panggil mechanical isolation. Saya nak bagi satu contoh kasar sikit. Lagi sekali saya nak minta maaf in advance. Maybe the explanation is not appropriate, but I'm going to deliver it anyway to give you understanding. But on top of everything, I have no other further inappropriate intention. Intention yang tak sewajarnya. Okay, untuk bagi korang faham. Saya ambil contoh, katakanlah kuda padi kecil, bersaiz kecil dengan kuda biasa bersaiz besar. So kita tahu genitalia, the sex organ, the penis of the kuda biasa tu adalah sangat besar berbanding dengan kuda kecil itulah. So maksudnya manakan boleh mereka mating. So itulah maksud mechanical isolation. Dah habis paling kasar, dah habis paling wildest of your imagination, maksud yang dekat situ. Okay, so itulah maksudnya mechanical isolation. Tapi dalam silibus kita yang patut kita bincangkan adalah contohnya ini, this garden snails, Bradybena ni. Okay. So structural differences in reproductive organs between the different species prevent copulation. Copulation tu persenyawaan ataupun pollen transfer. Contohnya snails ini, the genital openings are not aligned and mating cannot be completed. Disebabkan spesies A ini, dia punya spiral ini adalah clockwise. Kenapa ada berlaku ni? Pula. Okay. So yang ini adalah clockwise. Okay, putaran ni clockwise. Yang ini putaran ni ini clockwise, yang ini anti-clockwise. I got mixed up. Ini adalah clockwise, ikut putaran jam. Nampak tak ikut putaran jam? Macam tu. Yang ini adalah lawan arah jam, dia punya pusingan spiralnya itu. So
Sir, kalau kita letak sebelah tak sama ke? Tak sama juga. Saya cuba bayangkanlah, tak sama juga. So this ends up in the position of the genital organs tidak align, tak sama. Macam ni. So satu sebelah sini, satu sebelah sana. So, animal tu macam ni, dia complicated. Satu sebelah sini, satu lagi sebelah sana. Macam mana nak berjumpa? Sir, dia boleh je pusing. Kau ingat siput tu apa? Boleh ke siput tu tiba-tiba nak mating macam ni? Tak boleh. Cara mating mesti jumpa depan-depan. Sir, dia boleh naik di atas satu. Kau ingat siput ni apa? Tak boleh. Bisa kata tak boleh? Tak boleh. So fahamlah itu masa mechanical isolation. Okay, habislah dekat situ. And next contoh lainnya adalah untuk yang ini. Bila saya kata pasal mechanical isolation, we also talk about flowers. Sebab flowers is also the reproductive organs for plants. So yang ini, for this purple monkey flower ni, dia akan attract bumblebees, kalau tak silap saya. Lewis C ni betul lah dia tulis kat sini. The other one, Mimulus cardinalis, dipanggil sebagai scarlet monkey flower, dia akan attract hummingbirds. So hummingbirds bila dia sedut madu dekat sini, pollen tu jatuh kepada hummingbird. So pollen pada hummingbird tersebut tidak akan pergi ke bunga ini. Why? Because the hummingbird just wouldn't go to this flower. Dia akan go kepada flower yang warna merah ini juga. Sama juga macam bumblebee tersebut. Okay. So last slide for today insyaAllah is gametic isolation. So gametic isolation adalah berbeza dari segi gametnya. Apa itu gamet? Sperm and ovum. Gametes of one species cannot fertilize with the gametes of another species to form a zygote. Okay. Macam kita tengok dekat sini. Sea urchins release cara dia bersenyawa adalah sea urchin ni dia tak ada sexual organ macam yang obvious, maksudnya macam penis dan sebagainya, tak ada. So macam cara dia bersenyawa, unik dan menarik lah. Dari segi sea urchins, dia akan release dia punya sperm and eggs ke surrounding water. Dia hanya melepaskan saja di persekitaran dia merata-rata. Begitu di kawasannya lah. And itulah cara persenyawaan mereka. Maksudnya dekat dalam air tu, kalau somehow the chance, dapat chance sperm berjumpa dengan ovum di persekitaran air tu, dan dia akan fertilize dan akan menghasilkan zygote dan hasillah new sea urchin. Tetapi sea urchin, where they fuse and form zygotes, gametes of different species such as the red and purple urchins are unable to fuse because proteins on the surface of the eggs and sperm cannot bind to each other. Pendek cerita, sperm ini dan ovum ini different species tidak ngam untuk fertilize. Maksudnya sperm of the one species ni tak boleh nak masuk dengan species yang satu ni. Tapi kalau sama species dia, boleh. Red dengan red boleh, purple dengan purple boleh. Macam tu. So macam saya janjikan, saya akan stop dekat sini slide 32. Untuk post-zygotic isolation is on our next session. Okay. So ngamlah timing 11 past 2. Alright. So should you have any question, please feel free to ask me. And for today's task, you are required to make a mind map. Just a very simple mind map, mapping the factors involved in the formation of new species. Mana saya nak dalam mind map korang tu tadi, tajuk tengah-tengahnya factors involved in formation of new species. So ada 4, isolation, bagikan ruang banyak. Lepas tu bahagian sebelah sini, genetic drift, hybridization, adaptive regulation. So kita tak belajar lagi genetic drift dulu lah. Memang aku tahu kita tak belajar lagi. Tapi saya ingin nak korang senaraikan sahaja. Okay, so isolation, there, you dah belajar semua, most half of it, the pre-zygotic isolation. So you kena senaraikan pre-zygotic isolation, apa dia, with a little bit of the detail. When you of detail, sikit je. Kalau nama dia, habitat isolation, tu dia 1, 2, 3 ayat, apakah habitat isolation? Okay, boleh, okay, insyaAllah itu saja, saya akan stop sharing. Okay, saya akan stop recording terlebih dahulu. Saya balik infinity screen. Saya akan stop recording. Okay.